Asyik fikir redha suami. Suami yang tidak pernah mencari redha isteri itu tidak pernah pun dipersoalkan. Baik, persoalannya hingga hari ini usia perkahwinan kita, sudahkah kita menjadi isteri yang benar-benar membahagiakan suami? Allah, soalan ni sangat deep. Sehingga ke hari ini, sudahkah kita menjadi isteri yang benar-benar membahagiakan suami? Jika ini menjadi persoalan, ianya menjadi satu isu yang memualkan bagi kaum wanita. Kenapa saya sebut kalimah memualkan? Sebab bila kita sebut perkataan macam ni, dia akan kata habis tu yang kita tak pernah merasa bahagia duduk di samping dia tu. Macam tu pula sahabat-sahabat. Sabau dulu. Ni orang Melaka kata sabau dulu. Ini muslimat dirahmati Allah, kita nak bercakap tentang diri kita. Adakah Firdaus ini menjadi angan-angan ataupun terus akan menjadi kenyataan? Muslimat, kalau kita sibuk dia tu tak bahagiakan kita, ustazah, sampai bila? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari ini kita nak bercakap tentang diri kita. Maka kata mereka, asyik fikir redha suami. Suami yang tidak pernah mencari redha isteri itu tidak pernah pun dipersoalkan. Adilkah Islam? Itu yang ditanya-tanya. Astaghfirullahalazim. Perintah siapa, muslimat dirahmati Allah? Perintahnya Allah. Okey, sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita menjadi seorang lelaki yang benar-benar melindungi sang isteri, seperti mana seorang ayah melindungi anak perempuannya. Dia ambil tanggungjawab seorang ayah daripada tanggungjawab seorang ayah oleh seorang lelaki yang bakal bergelar suami. Apa janji-janji pada diri? Pertama, harus melindungi. Yang ayah sebelum ini menafkahi muslimat, semua tanggungjawab tu ada pada suami. Tapi kalau peranan sang ayah tak pernah pukul sampai berdarah tubuh, sampai patah riuk di dera sebagainya, Masya Allah. Saya lead program dengar tu muslimat dirahmati Allah. Kalau orang Subang belum tahu, ingat lagi tak episod pertama dulu, yang dia mengandung 5 bulan, kena dera sampai koma. Dalam perut ada baby kan? 2 Disember hari tu dia bersalin. Selamat, elok, sehat dan mak tu masih koma sebab dipukul oleh suami. Jadi kita sebut, ya Allah, di situ melihat maha besarnya Engkau, ya Allah. Maha besarnya Engkau, ya Allah. Kita tak faham tengok ibu masih koma, anak boleh lahir dengan sehat, selamat, muslimat dirahmati Allah. Jadi sekarang adiklah yang menguruskan. Subhanallah, kan ini kerjanya Allah nak tunjuk pada kita. Kalau suami dulu macam menggila ketika memukul suami, sampai memukul isteri sampai tak ingat keadaan, sekarang sudah berada di penjara, mereka dalam urusan fasah lah, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita sebutkan luar biasa. Sebab baby tu lahir dalam keadaan yang sihat, selamat, Masya Allah. Jadi perkara macam ni, apa yang kita nampak? Maha besarnya Allah. Allah maha berkehendak. Allah nak tunjuk pada kita. Yang sedihnya, cerita macam ni, keluarga kata apa, kami tak tahu pun selama ni dia hidup menjadi isteri, menjadi mangsa pukul suami. Konon nak jaga aib suami. Wanita bangkitlah. Itu bukan cerita nak menjaga aib suami. Kalau sampai patah riuk, masuk hospital berkali-kali, sampai dah koma baru keluarga tahu. Itu pun pihak hospital yang telefon. Masya Allah kan. Ini bukan cerita orang perempuan baik ni, sahabat-sahabat, nak melindungi, sebab ayah tak pernah buat macam tu. Dan yang paling pedas ustazah dengar masa tu, pengacara tanya kepada bapa orang Sabah kan, ditanya secara talian lah, Skype. Tuan, adakah tuan memaafkan kan menantu tu lah, sampai kiamat, sampai mati pun dia tak memaafkan. Tengok tak sahabat-sahabat, kita tak diajar macam ni dalam Islam. Tapi namanya manusia, hatinya berparut, hatinya berdarah. Saya tak pernah buat anak saya macam tu, tetapi kenapa sekarang anak saya jadi macam tu? Anak saya tak boleh kembali macam dulu kalau dia sihat pun. Jadi kita nak sebut perkara macam ni berlaku dalam masyarakat. Maka sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, mari kita muhasabah. Kita pujuk hati kita, usah terlalu keras. Kita kan punya Allah, Allah yang tidak pernah merancang zalim untuk kita. Allah tak pernah zalim pada kita. Hanya kitalah yang sentiasa menzalimi diri kita sendiri. Ingatkah kita saat kita diijab kabulkan dengan suami kita dahulu? Kan? Kita tak nak ceritalah kisah ibu-ibu yang kena kahwin paksa. Kan? Nanti turun ustazah dari pentas ni, ustazah saya tak pernah bercinta dengan suami. Kahwin paksa dulu ustazah, tak payah ceritalah kat ustazah. Sebab sekarang dah ada 8 orang anak, 13 orang cucu dah kan. Cicit pun dah ada dah.
Ai paksa macam ni cik. Elok bahagia je. Cucu berbelas-belas orang dah. Yelah ni nak cerita dulu lah Ustazah. Tak apalah lupakanlah. Dah elok dah bahagia. Cucu semua sihat walafiat. Soleh-soleha bawa jalan sana sini. Okey lah tu. Masa cucu anak menantu berjalan pegang-pegang tangan. Cik pun pegang tangan pak cik juga kan. Semalam saya nampak ada usia 60 tahun muslimat dirahmati Allah. Anaknya raikan wedding anniversary dia pakai baju pengantin balik. Sebab dulu dia pun tak merasa macam tu. Saya kata, sudah ni lagi pokcik-pokcik masjid, mokcik-mokcik masjid duk follow lah ni. Dia bukan boleh benda viral macam tu. Sila hari bulan jemput Ustazah, ni siapa kahwin ni cik? Cik lah kan. Pokcik engkau ajak sewa baju pengantin kat studio. Wedding of the year. Aduh, susah hati saya muslimat dirahmati Allah. Maklum dah lama tak makan kenduri kan. Jadi pengantin-pengantin muda ni lebih elok lah macam ni. Biar PKP lama tak apa. Kenduri, jimat. Tak payah keluar duit banyak. Lepas tu pokcik-pokcik pencen pula yang kata kami ni banyak duit pencen ada tak tahu nak buat apa. Duk buat majlis besar-besaran. Bersanding semula apa semua kan. Ni Ustazah gurau lah. Tapi kadang-kadang dunia ni dah jadi pelik-pelik dah sekarang ni muslimat.